Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar sekali lagi warga IPG Kampus Tusion. Mudah-mudahan didoakan juga agar kita semua berada di dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa tabah dan mengisi masa dengan perkara-perkara yang berfaedah serta bermanfaat, insya-Allah. Dan insya-Allah pada hari ini kita teruskan lagi dengan program Budaya Al-Quran kita dengan membaca surah Al-Isra ayat 18 hingga 27. Muka surat 284. Dan Alhamdulillah kita juga bersyukur kerana kita dapat menempuh hari ini 15 Sya'ban ataupun pada malam tadi dikenali dengan Nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan amalan-amalan kita sentiasa diterima oleh Allah Ta'ala dalam ganjaran yang berlipat ganda. Kita juga jangan lupa untuk mendoakan mereka yang sentiasa bertukus lumus untuk memastikan kita berada di dalam keadaan yang terbaik dikala kita berdepan dengan dugaan virus ataupun gejala COVID-19. Dan untuk memulakan program kita pada pagi ini, marilah kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah kita kepada mereka yang telah meninggal dunia, termasuk kepada ananda, kepada Dr. Kamisah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah saudara-saudaraku yang dirahmati sekalian, kita akan baca surah Al-Isra ayat 18 hingga 27, muka surat 284. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. Sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup di dunia, kami akan segerakan kepadanya dalam dunia apa yang kami kehendaki, bagi sesiapa yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya neraka Jahannam di hari akhirat kelak, untuk membakarnya dalam keadaan yang hina, lagi tersingkir dari rahmat Allah. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Dan sesiapa yang menghendaki akhirat dan berusaha mengerjakan amal-amal yang baik untuk akhirat,
dengan usaha yang layak baginya, sedang ia beriman, maka mereka yang demikian keadaannya diberi pahala akan amal usahanya. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Tiap-tiap golongan dari keduanya, golongan dunia dan golongan akhirat, kami hulurkan kepada mereka dari pemberian Tuhanmu, wahai Muhammad. Dan tiadalah pemberian Tuhanmu itu tersekat dari sesiapa pun. Unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. Lihatlah bagaimana kami lebihkan sebahagian dari mereka atas sebahagian yang lain dalam rezeki pemberian kami itu. Dan sesungguhnya pemberian di akhirat lebih besar tingkatan-tingkatan perbezaannya dan lebih besar tambahan-tambahan kelebihannya. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madhmuman makhdhula. Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadatmu, kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai ke berumur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan hak. Dan janganlah engkau menengking menyegah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa
Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik, mematuhi perintahnya, maka sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan. Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita telah membaca beberapa ayat di muka surat 284 surah Al-Isra ayat 18 hingga 27. Mari kita kongsikan terlebih dahulu tentang tajwid pada ayat yang kita telah bacakan tadi. Jadi antaranya kita boleh lihat dalam ayat yang ke-18, di sini kita boleh tekankan kepada bacaan yang merujuk kepada hukuman, iaitu pada lahu jahannam. Di situ ada satu tanda waw kecil dan sebelumnya ada ha, dhamir. Ha ganti nama diri. Dan di sini hukumannya ialah maksilah qasirah, pendek. Qasirah, pendek. Sebab selepas waw kecil itu bukannya huruf hamzah. Dan kita boleh lihat kalau yang maksilah tawilah, panjang, huruf kecil, iaitu pada waw ini ataupun di tempat yang lain, mungkin kita jumpa huruf ya, ada tanda panjang yang bergelombang. Dan di sini dari segi hukumnya ialah mad silah qasirah, tetapi kadar bacaan sama dengan mad asli 2 harakat. Kemudian kita lihat kepada ayat yang berikutnya. Perkara yang boleh kita perhatikan dari aspek tajwid pada ayat ini ialah tentang sebutan huruf kha pada kalimat akhirah. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ Itu kita kena berhati-hati. Kadang-kadang mungkin kita tersilap, kita menyebut kepada huruf ha. Jadi kita kena biasakan dengan sebutan huruf ini, seperti dengan latihan ikh, dan sebagainya. Berikutnya ialah tentang ayat yang ke-20. Hukum tajwid yang kita boleh lihat di sini ialah bacaan yang panjang lebih dari 2 harakat. Kita jumpa di sini dalam ayat yang sama, ayat ke-20, ada 1, 2, 3 dan 4 tempat yang mengandungi bacaan mad yang lebih dari 2 harakat. Pertama, ha. Kalimat ini saja ada 2. Ha ula. Dan pada yang sama, kalimat yang sama juga, kalimat haula yang kedua. Kemudian mad yang sama, bacaan yang lebih dari 2 harakat pada kalimat ata'i. Begitu juga dengan kalimat yang sama di posisi yang kedua. Ini semua sebahagiannya adalah merujuk kepada mad wajib muttasil. Contoh yang ini. Ha. Selepasnya ada hamzah pada kalimat yang sama. Begitu juga yang ini. Dan juga yang ini. Serta yang ini. Huruf mad selepasnya ada hamzah pada kalimat yang sama.
kita kena berhati-hati kerana dalam aspek tahsin Al-Quran ini, perkara mat ini berkait dengan panjang pendek bacaan. Kalau kita meletakkan bacaannya sekadar 2 harakat sahaja, maka itu telah menyalahi bacaan. Sebab itu diletakkan beberapa tanda, disebut juga sebagai dhabtul Quran. Ada tanda mat yang bergelora di sini, yang bergelombang di sini. Gelora ni macam laut ombak lah pula. Okey, baik. Ini dia. Tanda ini ada faedahnya kepada kita. Ada panduannya kepada kita. Bukan sahaja-sahaja letak dhabtu ataupun tanda Al-Quran ini. Kemudian ayat yang ke-21, kita jumpa sekali lagi dari segi bacaan, untuk memulakan bacaan ibtidah, tetapi di sini ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Maka kaedahnya dengan melihat kepada huruf yang ketiga, sekiranya huruf ketiga itu bertanda atau berbaris hadapan, maka hamzah wasal dibaca hadapan. Ini pun telah diterangkan pada bacaan kita pada minggu lepas. Dan bagi mereka yang arif tentang ilmu bahasa Arab, nahu, tidak ada masalah kepada mereka. Kemudian kita juga perlu perhatikan kepada sebutan kaf pada kalimat akbaru wa akbaru. Di situ ada macam sedikit hembusan. Ini juga adalah dikatakan sifat hams kepada huruf kaf. Baik. Kemudian berikutnya pada ayat yang ke-22, kita boleh fokus kepada qalqalah, fataq, ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Di sini huruf qalqalah ada qaf. Dan pada ayat yang ke-23, ayat agak panjang, perkara yang boleh kita telitikan di sini ialah pada bacaan ra tebal, ya. Wala tanhar. Cuba lihat bibir saya, iaitu dalam keadaan muncung. Wala tanhar. Jangan lama-lama sangat, ya. Har sebab nak sambung dengan huruf berikutnya. Wala tanharhuma. Baik. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24. Perkara yang kita perlu berikan perhatian lebih dari segi menyebut huruf-huruf, iaitu huruf dhad, ya. Huruf dhad ini bila kita menyebutnya dalam keadaan huruf ini mati, iaitu lidah kita akan terus ke geraham, ya. Wakhfid, terus ke geraham, wakhfid. Jadi dengan keadaan itu, maka sebutan dhad itu adalah tepat. Kalau itu tidak berlaku, kemungkinan kita akan menyebutnya sebagai wakhfid, seolah-olah dal. Wakhfid lahuma. Kemudian kita pergi kepada ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat yang ke-26. Fokus kita ialah sama seperti pada sebagaimana bacaan pada minggu lepas, iaitu huruf zal, ya. Wa ati dha. Kemudian yang kedua, wala tubadzir tabdhi, iaitu hujung lidah kita akan berada keluar sedikit, antara dua gigi hadapan. Dan akhir sekali, pada ayat yang ke-27, di sini kita membaca dengan memberi penekanan kepada beberapa huruf seperti huruf kha, ikhwana, dan huruf shin. Syayat, ikhwana, shin. Pastikan tidak menyebut kepada huruf sin. Ikhwana sayatin, ataupun mungkin kita tersilap menyebut kepada huruf sad. Ikhwana sayatin. Sebab itu dalam hal ini perlu kepada kaedah talaqi musyafahah, iaitu kita berguru dan boleh melihat masing-masing pergerakan bibir guru dan juga murid dalam membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim, insya-Allah. Jadi alhamdulillah, itu sedikit tentang tajwid. Mudah-mudahan bacaan kita semakin baik dari semasa ke semasa. Dan kita akan teruskan dengan perkongsian yang berikutnya, iaitu tafsir Al-Quran Al-Karim.
ayat 18 hingga 27. Baik, tuan-tuan, rakan-rakan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, bila kita menyebut tentang ayat ke-18 ini adalah merujuk kepada keadaan manusia. Ini sebenarnya ada kaitan dengan ayat yang telah kita bacakan pada minggu lepas, iaitu manusia tidak menanggung dosa orang lain. Bermakna manusia menanggung apa yang mereka buat dalam keadaan perlakuan diri sendiri. Sama ada perlakuan itu baik ataupun sebaliknya. Jadi itu secara rumusannya menunjukkan bahawa manusia ini mempunyai dua golongan. Itu yang kita akan bincangkan pada ayat 18 hingga kepada beberapa ayat berikut. Manusia ada hingga ayat ke-21. Iaitu manusia ada dua golongan. Yang pertama sekali ialah manusia yang bermatlamatkan dunia. Dan yang kedua ialah manusia yang bermatlamatkan kepada akhirat. Jadi kita sudah membaca ayat-ayat itu tadi sebentar tadi. Jelas daripada kedua istilah ini kita boleh memahami dengan mudah bahawa sekiranya kita bermatlamatkan kepada akhirat, insya-Allah kita adalah golongan yang terselamat dan diberikan tempat yang terbaik di akhirat serta mendapat juga keuntungan di dunia. Jadi cuba kita telitikan. Yang pertama ini ialah ayat 18 menunjukkan bahawa kumpulan yang pertama, iaitu golongan yang bermatlamatkan dunia. Man kana yuridul ajilata. Iaitu yang bermaksud sesiapa yang menghendaki kesenangan hidup di dunia. Kalimat dunia tidak ada dinyatakan dalam ayat ini, tetapi diisyaratkan dengan perkataan ajilah. Kita sedia maklum, fitrah manusia ini iaitu apabila mereka hendakkan sesuatu yang tidak berlapikkan kepada agama, segala-galanya nak cepat. Semua nak segera. Semua nak pantas. Itu yang dikatakan ajilata. Dan pada minggu lepas kita telah pun membaca satu kalimat ajula yang bermaksud sifat orang kafir yang tidak mahu menggunakan panduan wahyu ialah tergesa-gesa. Jadi kalimat ini juga digunakan sekali lagi dalam bentuk yang lain, ajilata. Tapi kata asalnya, kata dasarnya tetap sama, iaitu huruf ain, jim dan lam. Jadi mereka yang bermatlamatkan dunia ini, mereka memang nakkan semuanya segera. Dan Allah segerakan juga. Ajalna. Allah segerakan juga apa yang mereka nak. Tapi tak semua yang mereka nak, mereka inginkan, Allah beri. Kemudian Allah ringkaskan terus kepada penghujungnya, iaitu sekiranya mereka ini terus menerus bermatlamatkan kepada dunia dan tidak berasaskan, meletakkan agama sebagai asas kehidupan, maka Allah sediakan kepada mereka neraka Jahannam. Wal'iyyazubillah. Summa ja'alna lahu Jahannam. Yang mana sifat neraka Jahannam itu yaslaha madhmuman madhura, membakar dalam keadaan yang hina lagi tersingkir dari rahmat Allah. Astaghfirullahalazim wal'iyyazubillah. Ini perkara ini, ayat ini sahaja telah pun menggerunkan kita agar kita segera menolak diri kita, menolak kaum ahli keluarga kita, kaum kerabat kita dan juga saudara-saudara kita di mana-mana sahaja agar meninggalkan golongan yang pertama ini, iaitu golongan yang bermatlamatkan dunia semata-mata. Maksudnya meninggalkan panduan wahyu ataupun meninggalkan kehidupan panduan matlamat-matlamat kepada yang satu lagi, iaitu akhirat. Dan kumpulan yang kedua, golongan yang kedua dinyatakan dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19. Waman aradal akhirah, iaitu mereka yang bermatlamatkan akhirat, mereka yang menghendaki akhirat, akhirat sebagai objektif, sebagai matlamat, dan mereka berusaha untuk mendapatkan kesenangan akhirat dan masa yang sama mereka ini beriman, maka Allah berikan kepada mereka satu kehidupan yang penuh dengan pahala
disebabkan amal usaha mereka. Jadi nampak di situ ada satu prasyarat yang mudah, iaitu wa huwa mu'min. Mudah saja. Ini kita boleh analogikan dengan bentuk yang lebih mudah difahami. Kalau kita nak menjadi seorang guru yang diiktiraf segala usaha kita, maka kita tidak boleh masuk ke tempat-tempat lain yang tidak menawarkan program-program pendidikan. Jadi kita kena masuk, kita kena daftar, contohnya IPG, contohnya universiti-universiti menawarkan kursus-kursus program ijazah-ijazah pendidikan ataupun lain-lain. Barulah bila tamat, kita boleh menjadi guru yang diterima segala usaha-usahanya. Kalau itu kita boleh akur dan patuh, maka kita sepatutnya boleh akur dan patuh juga kepada satu kehidupan lebih besar daripada yang berada di dunia, iaitu untuk mendapatkan ganjaran serta diterima segala amal kita. Maka prasyaratnya ialah mudah, wa huwa mu'min. Tidak sukar. Baik. Kemudian tuan-tuan, inilah yang dikatakan tadi, dua golongan manusia, iaitu yang bermatlamatkan dunia, yang kedua bermatlamatkan akhirat. Dan menariknya di sini, Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang mulia yang ada pada Taala, Allah berikan apa sahaja dua-dua golongan ini inginkan. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Iaitu tiap-tiap golongan dari keduanya, sama ada golongan yang nakkan dunia ataupun golongan yang nakkan akhirat, Allah kata kami hulurkan, numiddu, kepada mereka dari pemberian Tuhanmu. Orang yang kerja dunia saja, tak nak fikir agama, nak kaya, Allah beri kekayaan itu kepada mereka. Boleh lihat contoh-contoh ini yang ada di atas muka bumi pada hari ini, yang kaya-kaya hari ini di dunia. Siapa mereka? Ada Bill Gates contohnya. Mereka dapat. Inilah yang menunjukkan bahawa Allah ini Maha Rahman, Maha memberi, Maha mengasihani kepada manusia. Dan daripada situ juga tidak ada pemberian yang tersekat, tidak ada yang terhalang. Wa man kana ata'u rabbika mahdzura. Semua dapat. Termasuk apa yang diinginkan oleh mereka yang berada di golongan yang kedua. Bermatlamatkan akhirat juga akan dapat. Walau bagaimanapun, ayat 20 ini tidaklah meletakkan manusia kedua ini sama golongannya. Sebenarnya adalah berbeza, diperincikan oleh Allah Ta'ala dalam ayat 21. Allah suruh kita melihat, fikir, perhatikan bagaimana Allah lebihkan sebahagian daripada mereka atas sebahagian yang lain. Faddalna ba'dahum ala ba'd. Dan satu kata putus yang perlu kita terima secara yakin, dan inilah hakikatnya, mereka yang bermatlamatkan akhirat akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Mereka yang bermatlamatkan akhirat, mereka ini adalah berada di tingkat darjat yang paling besar, dan mereka ini menerima kelebihan yang paling besar. Jadi rakan-rakan, tuan-tuan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, perkara ini bukanlah merujuk kepada ayat ini sahaja. Kita boleh lihat dalam ayat-ayat lain. Contohnya tentang berbeza darjat manusia ini berdasarkan kepada matlamat sama ada dunia atau akhirat, dan lebih kepada mereka yang bermatlamat akhirat dinyatakan juga dalam ayat yang lain. Iaitu contohnya ayat surah Zukhruf ayat 32. Allah Ta'ala wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat.
Begitu juga dalam ayat yang lain, surah Al-An'am ayat 165. Firman Allah Ta'ala, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Inilah hakikat yang kita perlu fahami dengan sebaik-baiknya, bahawa manusia tetap berbeza di sisi Allah Ta'ala kerana ianya dibezakan atas faktor keimanan. Dan untuk itu, tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa syarat untuk mendapatkan balasan yang baik ini, iaitu mereka yang berada di golongan yang kedua, bermatlamatkan akhirat. Pertama, niat. Yang pertama, niat mestilah betul. Niat mestilah betul. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, mestilah amalan-amalan itu adalah untuk ke arah mentaati Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW. Selain daripada itu, adalah terbatal. Contoh menyembelih lembu. Selain daripada Allah Ta'ala niatnya, maka adalah ditolak. Dan yang ketiga, perlulah amalan-amalan ini yang didahului dengan niat yang menepati konsep keimanan kepada Allah Ta'ala dan juga Nabi Muhammad SAW. Ianya duduk dalam skop, ruang lingkup keimanan dan juga membenarkan ganjaran pahala dan juga ganjaran yang baik. Jadi tiga prasyarat ini adalah merupakan perkara sangat penting agar apa yang kita lakukan itu adalah diterima dan akhirnya menepati sebagai berada di posisi golongan yang kedua, iaitu bermatlamatkan akhirat. Kita sedia maklum, tuan-tuan, apabila menyebut tentang bermatlamatkan akhirat ini, tidaklah bermakna kita meninggalkan dunia. Sebenarnya kita mendapat dua-dua perkara apabila kita bermatlamatkan akhirat. Sebagai contoh, bila kita baca Quran, bila kita solat, bila kita puasa, itu jelas. Semuanya menunjukkan kepada ukhrawi. Amalan-amalan tersebut disebut sebagai amalan-amalan khusus. Manakala contoh yang lain ialah sebagaimana yang kita hadapi pada hari ini, kehidupan kita ialah belajar, mempelajari sesuatu. Bila kita niatkan kerana Ta'ala, dan ilmu itu kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan mengikuti panduan Nabi Muhammad SAW, dan ruang lingkupnya kita letakkan dalam keadaan kita meyakini segala-galanya adalah daripada Allah Subhanahu Ta'ala, dan kita memahami hukum hakam sama ada halal haram, wajib, sunat, makruh dan sebagainya, maka itu adalah menunjukkan bahawa kita menerima serta mendapat dua-dua sekali, belajar untuk dunia dapat dan ganjaran untuk akhirat juga dapat. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian kita akan beralih kepada satu lagi perkara pokok selain daripada yang pertama tadi, iaitu manusia terdiri daripada dua golongan. Perkara pokok yang kedua ialah tentang asas-asas untuk membina masyarakat Islam yang terbaik. Jadi Allah ajar kepada kita, iaitu pada ayat 22 hingga ayat yang berikutnya. Jadi apakah asas-asas ini? Pertama sekali, ianya dinyatakan dalam bentuk penegasan yang amat jelas, iaitu ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadatmu. Maka inilah dia asas pertama, iaitu tauhid, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita nyatakan berkali-kali dalam kalimat syahadah. Dalam solat ada kalimat syahadah, dalam solat sunat ada kalimat syahadah, dan juga kita sering mengungkapkannya dalam keadaan tertentu seperti nak tidur dan sebagainya. Inilah dia asas pertama dan utama untuk membina masyarakat Islam yang terbaik. Sebab itu dalam hal sirah Nabawiyah sebagai rujukan kita, antara rujukan kita ialah Nabi Muhammad SAW berdakwah 23 tahun, dan 10 tahun yang pertama itu
fokus kepada ini. Dan ianya juga adalah berlaku di Makkah 10 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya aspek mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara ini juga diterangkan sekali lagi dalam ayat yang ke-23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Iaitu di sini menjelaskan kepada kita bahawa dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dua kali tuan-tuan Allah ulang perkara atau asas yang pertama ini, iaitu tauhid. Pastikan ini kekal sampai bila-bila dalam kehidupan kita dan juga masyarakat. Asas yang kedua untuk membina masyarakat yang terbaik, iaitu terkandung dalam ayat yang ke-23 ini, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Masya Allah, tuan-tuan. Dengan arahan ini, kita nampak kehidupan berkeluarga ni umpama satu kehidupan biasa. Tetapi rupa-rupanya di situlah Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada kita bagaimana untuk membina masyarakat, ianya mestilah bermula di rumah. Wabil walidaini ihsana, dengan cara berbuat baik, berbakti kepada kedua ibu bapa. Dan untuk itu ada banyak cara kita boleh berbuat baik kepada ibu bapa. Kalau kita rujuk buku, kitab dan lain-lain sumber, ada macam-macam. Tetapi dalam ayat yang kita bacakan ini, 23 hingga ayat berikutnya, dinyatakan 5 perkara yang perlu kita buat untuk mendapat serta memenuhi konsep wabil walidaini ihsana. Pertama, dinyatakan oleh Allah Ta'ala pada ayat fala taqul lahuma uff. Itu yang pertama. Cara nak berbuat baik kepada ibu bapa, jangan berkata kasar kepada mereka berdua walaupun dengan perkataan oh, dalam bahasa Arab uff dan sebagainya. Jadi janganlah pula uff saja yang tak boleh, lain boleh. Itu yang pertama. Kedua, wala tanharhuma. Janganlah kita menyegah, menengking mereka. Naik satu lagi level yang lebih kasar daripada off. Itu yang kedua, jangan. Itu yang kedua untuk mendapatkan konsep wabil walidaini ihsana. Dan yang ketiga, wa qul lahuma qawlan karima. Berkatalah kepada mereka berdua dengan kata-kata yang mulia, yang sopan, santun. Tak kira mereka berada di keadaan macam mana sekalipun, itulah yang kita akan istiqamahkan. Betul ke tidak, tata bahasa tu Wallahualam. Perlu kita sentiasa berkata baik. Kalau mereka susah, kita tak kata baik. Kalau mereka senang, kalau mereka sakit, kalau mereka sihat, kalau mereka apa sahaja keadaan mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat dan berikutnya, daripada ayat yang berikutnya, iaitu pada ayat 24. Waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati. Dalam engkau merendahkan diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang. Kita buat, kita rendahkan diri kita ini walaupun kita hebat, pangkatnya, kayanya berbanding mereka. Tetapi kita tetap merendah diri kepada keduanya. Kerana apa? Kerana ada belas kasihan dan kasih sayang kita. Bukan kerana menunjuk-nunjuk, bukan kerana musim-musim tertentu. Bila dah susah, dah kelang kabut, dah kena PKP, baru nak buat baik, baru nak mengendah diri. Bila dah senang, lupa, bukan. Sentiasa. Ini yang keempat. Barulah dapat memenuhi konsep berbuat baik kepada kedua bapa. Dan akhir sekali, dalam konteks ayat yang kita bacakan ini, yang kelima, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Mendoakan mereka berdua. Kita
kita doakan mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ataupun dengan doa yang kita biasa lafazkan. Kalau kita nak doakan kepada kedua bapa kita sahaja, maka yang atas, yang pertama, Allahumma firli zunubi wali walidayya, kedua ibu bapaku, warhamhuma, dan rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka memeliharaku ketika kecil. Yang kedua ini pula doa ketika mana kita ada keadaan ramai dan kedua ibu bapa kita itu adalah ibu bapa yang sama. Dengan lafaz Allahumma fir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. Tetapi sekiranya kita dalam keadaan ramai, dan ramai itu bukan satu adik-beradik, maknanya mak ayah masing-masing lain-lain, maka kita lafazkan dengan doa yang ketiga. Allahumma fir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Ini sedikit belajar bahasa Arab hari ini. Li, untuk saya seorang. Kalau ramai, lana, kami. Begitu juga dengan yang ketiga, kami. Dhunubi, dosa saya seorang. Kalau ramai, dhunubana. Kedua ibu bapaku, wali walidayya. Kalau kedua ibu bapa kami, wali walidayna. Tapi kalau lain-lain ayah, lain-lain mak, wali walidina. Untuk mereka berdua, warhamhuma. Mereka berdua, sebab ramai, tapi satu ayah satu mak. Tetapi kalau ramai, lain ayah lain mak, warhamhum. Rabbayani, sebagaimana mereka memeliharaku. Tapi kalau kami, rabbayana. Tapi kalau yang lain, mak lain ayah ni ramai, rabbawna. Ketika kecil, saghira, sebab apa? Seorang. Tapi kalau kecil ramai, kita ni masing-masing berdoakan, ada jemaah di belakang, sighara. Begitu juga dengan yang doa yang ketiga. Ini sedikit panduan dari segi bahasa. Itu yang kedua, tuan-tuan. Berkenaan asas membina masyarakat Islam yang terbaik. Yang pertama ialah meletakkan tauhid Allah Ta'ala di tempatnya. Yang kedua, berbuat baik kedua apa sebagai satu platform permulaan sebelum pergi kepada masyarakat lebih besar. Dan asas yang ketiga ialah kita berbuat baik kepada kaum kerabat, dzal qurba wal miskin wa ibnas sabil. Berikan hak-hak kepada mereka ini. Ini kalau kita lakukan, maka secara tidak langsung dan juga secara langsung akan membantu membina masyarakat Islam yang cukup ideal, mantap, kekal, harmoni sampai bila-bila sebagaimana yang telah dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana golongan Ansar dan juga golongan Muhajirin saling membantu dalam aspek ini. Bila sebut tentang wa'ati dzal qurba, qurba ini kaum kerabat. Kalau kita nak buat baik, tuan-tuan, utamakan setelah keluarga yang terdekat, iaitu adik-beradik, utamakan selepas itu kaum kerabat. Barulah yang lain-lain, orang miskin, barulah yang lain-lain, ibnu sabil. Ini disebut juga oleh mufassirin sebagai mufassirin urutan untuk kita laksanakan hak-hak kepada mereka. Dan perkara yang keempat, asas untuk membina masyarakat yang terbaik ialah wala tubadzir tabdzira. Jangan kita lakukan pembaziran. Kalau kita baca di mana-mana rujukan, termasuk di internet, kita akan jumpa data betapa manusia sehari melakukan pembaziran yang cukup besar. Sedangkan di luar sana ada ramai kumpulan manusia yang memerlukan, sedangkan mereka tidak ada apa-apa kemampuan. Sedangkan kita pula di sini
senang-senang saja melakukan pembaziran. Dan untuk pembaziran ini tidaklah Allah nyatakan dalam ayat ke-26 sahaja. Allah nyatakan dalam ayat ke-27 sebagai peringatan yang amat tegas tentang pembaziran, iaitu innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sanggupkah kita? Ada saudara-saudara di kalangan syaitan. Kenapa tu? Sebab kita melakukan pembaziran. Dan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sedangkan syaitan itu adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak mahu ada saudara-saudara yang berdamping dengan kita dalam konteks pembaziran ini, maka tinggalkan amalan pembaziran. Kita kena takut dengan ayat ini sebab syaitan adalah musuh Allah. Jadi jangan jadikan musuh Allah sebagai sahabat kita kerana gara-gara melakukan pembaziran. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, sekarang itu dahulu perkongsian kita pada hari ini. Antara pengajaran yang kita boleh ambil pertama sekali iaitu kita mengenali ada dua golongan manusia di atas muka bumi ini, dan kita pastikan kita berada di golongan yang terbaik, iaitu golongan yang bermatlamatkan akhirat. Pengajaran yang lain ialah kita perlu menjadi ahli dalam usaha untuk membina masyarakat Islam yang terbaik dengan menjadikan ada 6 asas. Asas yang pertama iaitu sentiasa mentauhidkan Allah Ta'ala. Asas yang kedua, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Asas yang ketiga, memberikan hak-hak kepada kaum kerabat, kepada golongan miskin, kepada ibnu sabil. Dan asas yang keempat, jangan sekali terjebak dengan pembaziran. Manakala dua asas lagi, asas 5 dan asas ke-6, kita akan sambung pada budaya Quran minggu hadapan, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan bacaan ayat Quran Karim surah Al-Isra ayat 18 hingga 27 pada hari ini, kita mendapat banyak pengajaran kepada kehidupan kita khasnya di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan juga ianya menjadi satu panduan kepada kehidupan kita bersama dengan ahli keluarga, kaum kerabat dan juga komuniti Islam dan juga yang lain-lain di atas muka bumi ini, supaya mereka sentiasa mendapat taufik dan hidayah, insya-Allah. Seterusnya, marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan rahmat dengan ayat Quran yang kita bacakan ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf zahir dan batin. Mudah-mudahan perkara yang baik ini untuk Al-Quran kita akan sentiasa istiqamah untuk kita teruskan, bukan sahaja untuk belajar Quran, tapi setiap masa kita berdamping dengan Al-Quran, khususnya di bulan Sya'ban, sementara menanti bulan Ramadan. Dan kita jangan lupa untuk mendoakan kepada mereka yang sentiasa berusaha untuk memperbaiki keadaan barisan hadapan khususnya, dan juga siapa-siapa sahaja. Dengan doa yang terbaik, mudah-mudahan kita selamat daripada gejala virus ini, dan akhirnya kehidupan kita adalah harmoni, kembali harmoni, untuk kita meneruskan agenda kehidupan bagi memajukan agama, bangsa dan negara. Kita tangguh program Budaya Quran kita pada pagi ini dengan membaca surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.
Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.